Bila kita bercerita tentang zuhud, muslimin muslimat, apa pula kalau dari segi istilah? Ada banyak pengertian dari segi istilah. Pertama, benci kepada dunia dan berpaling daripadanya. Benci kepada dunia dan berpaling daripada. Bila kita kata benci kepada dunia dan berpaling, bukan meninggalkan. Bukan maksud meninggalkan dunia. Ustazah ambil kunci kereta mewah saya ni. Nak buat apa kak? Saya tak nak dah kereta-kereta. Habis tu kak bagi majlis ilmu kenapa? Saya nak merangkak daripada rumah. Orang merangkak ke masjid, itulah lambang orang zuhud. Okey kak, selamat merangkak. Ustazah akan kata macam itulah. Lepas tu insya-Allah subuh je dia pergi merangkak tau. Subuh je. Zuhur tak ada dah. Mana kakak yang merangkak pergi subuh tadi dekat masjid? Contoh, muslimin muslimat. Masuk ward dah ustazah. Kenapa masuk ward? Terus dah tercabut dah lutut dia duk merangkak daripada rumah pergi masjid. Tu dia. Islam tak suruh kita macam tu. Berpaling daripada dunia. Contoh, okey, contoh. Seorang isteri yang benci kepada suaminya, Masya Allah, benci kepada suaminya. Ini kategori apa muslimin muslimat? Dah laki kita ustazah, layan ajalah. Ramai yang macam ni. Perbetulkan hati, muslimin muslimat duduk satu rumah, tidur juga satu bilik. Yang lebih syahdu tu siap mengandung lagi, beranak lagi, macam tu. Tapi benci muslimin muslimat. Dia tidak meninggalkan, tetapi dia berpaling. Justru maksud muslimin muslimat, dosa itu tetap dosa. Dosa tetap dosa. Dalam dia berpaling itu bukan benci kepada orangnya, sebab dia tetap suami kita. Dia bukan meninggalkan. Ingat dia bukan meninggalkan. Jadi muslimin muslimat nak mendapat roh seperti Asiyah. Ya Allah, aku tak gemar perangai Fir'aun ni. Dia tak beriman kepada engkau. Tapi apa yang Asiyah buat? Kekal tunduk kepada perintah Allah, yang suruh menyembah Allah, yang suruh taat kepada suami. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Yang suruh jadikan dunia ini sebagai jambatan untuk menuju ke akhirat. Yang suruh jadikan bumi Allah ini sebagai tempat bercucuk tanam, yang akhirnya di akhirat nanti tempat memetik hasil-hasil tanaman. Anda faham ya? Makna jangan buang, jangan tinggal akan dunia, tetapi berpaling. Bukan sikit-sikit, wah duniaku. Kita hidup hari ini untuk akhirat kita. Kita hidup hari ini untuk jadi isteri yang baik di sisi Allah. Kita isteri yang baik kepada suami walaupun suami belum baik. Kita suami yang baik kepada isteri. Yang terbaik di sisi Allah dan Rasul kata Nabi adalah orang yang paling baik dengan isterinya, dengan ahli keluarganya, walaupun ahli keluarga itu belum baik. Allah datangkan pula dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara dirimu dan keluargamu daripada api neraka Allah. Jadi fokus kita nak jauhkan aku, keluargaku daripada neraka Allah. Macam mana nak pimpin, nak tarik mereka ke dalam syurga Allah? So satu, taat kita, menyembah kita hanya kepada Allah. Dunia ini ladangnya. Buat baik, buat baik, buat baik. Kalau kita buat baik je ustazah, semua orang akan ambil kesempatan pada kita. Ramai kan? Kerana apa muslimin muslimat dirahmati Allah? Kita tak hidup dalam mudarat. Maksud saya, kalau ada isteri yang kekal buat baik kepada suami yang jahat, pernahkah anda pagi-pagi hari bangun tidur buka-buka senapang depan mata? Kan? Kalau dah senapang depan mata, kalau dah kena sampai berbirat tubuh, kena dera sampai begitu dahsyat, kita tak boleh tak mempertahankan hak. Kita tak boleh dibegitukan, didera sampai macam tu, diangkat senapang sampai macam tu. Ada tempat-tempat untuk kita adukan segala permasalahan. Bukan kita canang-canangkan kepada orang yang tak sepatutnya. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Maksud ada hak kita. Bukan disuruh meninggalkan akan dunia ini, tetapi berpaling. Untuk apa? Tanpa dunia ini, kan, saya nak bunuh diri je ustazah. Semua dekat dunia ni sekarang ni dah tak mendorong saya untuk jadi baik. Okey, keliling kamu tak mendorong untuk jadi baik. Saya pernah baru dalam minggu lepas, pukul 12 malam, saya dihubungi oleh seorang anak muda. Masya Allah, ustazah, saya nak bunuh diri. Saya dah letak dah badan saya dekat tengah jalan raya, tapi kenapa tak ada satu kereta pun langgar saya? Kita walaupun pukul 12 malam dengar macam tu, Masya Allah, awak dah kenapa ni?
Saya telefon mak saya tak nak jawab. Saya telefon ayah saya tak jawab. Saya rasa semua orang dah tak sayang saya, biar saya mati saja. Allah, terpaksalah Ustazah Zai jawab. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kerana apa jadi macam tu? Dia kata dia dah tak nak hidup atas dunia, dia nak mati. Saya rasa dengan mati tu selesai semua masalah saya. Sayang, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah siapkan dunia yang begini kepada kita untuk kekal bercucuk tanam. Orang yang bercucuk tanam bukan hanya tanamkan benih, tetapi kena belai, intai pagi-pagi. Dah tumbuh daun sikit dah. WhatsApp pula kawan-kawan grup yang suka bercucuk tanam. Kita nampak daun yang tumbuh tu macam kurus, kecil. Macam mana nak bagi dia gemuk besar? Kau pakai baja ni. Belai dia, jiros dengan air. Kadang-kadang orang bercakap-cakap dengan tanaman dia kan. Masya Allah, comelnya pokok ni dah tumbuh, sihat lagi ya, besar lagi ya. Ustazah tak pandai, tak ada skill untuk bercucuk tanam. Ustazah tak pandai nak bagi tips demikian. Tapi Ustazah senyum bila ada orang kata macam tu. Ustazah, saya tengok jiran saya tu, pokok dia tu cantik-cantik, hari-hari dia bercakap dengan pokok dia. Ustazah kata, jangan lupa pokok yang kita sedang bercakap dengan dia itu adalah sedang berzikir kepada Allah. Jangan kita duk bercakap dengan pokok tu saja, tapi kita tidak ingat yang gemuk-gemuk pokok ni bukan kerana bajanya, tetapi kerana Allah yang beri kehidupan. Malulah kepada pokok yang sentiasa berzikir kalau kita bercakap dengan pokok tapi kita tidak zikrullah. Ini maksud. So, nombor satu maksud dari segi istilah, benci kepada dunia dan berpaling daripadanya. Tak boleh tinggalkan dunia. Tak boleh ada yang bunuh diri kerana putus asa dengan dunia. Kalau dah itu pasangan yang Allah hadiahkan kepada kita, macam mana kita nak tukar suami lain lah Ustazah? Itu bukan jalannya. Kita tukar suami lain pun belum tentu lagi suami itu tidak memberi masalah. Kalau Allah dah kata engkau ni jenis orang nak ke syurga, memang diuji dengan pasangan. Faham tak muslimin muslimat dirahmati Allah? So kita tak boleh tinggalkan dia. Tempuh, kita akan bertemu untuk mengutip hasil-hasil nikmatnya ketika berada di kampung akhirat.